Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersama-sama lagi kita pada petang ini untuk sama-sama dalam sesi bacaan dan juga ibrah daripada kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ada sebanyak insya-Allah 1800 hadis lebih kurang. Kita akan bersama-sama insya-Allah melalui sedikit demi sedikit. Kita akan cuba faham insya-Allah melalui apa yang ada, apa yang disebutkan di dalam hadis, nas hadisnya sendiri, iaitu matan hadis, iaitu ayat-ayat dalam bahasa Arabnya. Moga-moga kita akan dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, dengan berkat, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung insya-Allah pada hari ini, iaitu dalam sesi ini, iaitu hadis berkenaan dengan yang dipanggil sebagai hadis ghulam, rahib dan juga raja ataupun tukang sihir. Kita telah baca sebelum daripada ni bahawa ada seorang raja, Nabi bercerita ada seorang raja yang mempunyai tukang sihir, dan kemudian tukang sihir telah tua, dan kemudian tukang sihir itu minta kepada raja supaya carikan seorang yang akan menyambung tugasnya, iaitu sebagai tukang sihir. Lalu dia ajarkan sihir. Lalu tiba-tiba apa yang berlaku ialah di tengah jalan, semasa dalam perjalanan, yang kita panggil sebagai budak ni, yang akan belajar ni, maka dia telah terjumpa, ditarik ataupun sebagainya lah kan, disaiko oleh seorang rahib. Lalu rahib ini mengajarkan kepadanya perkara-perkara yang benar, bukan sebagaimana apa yang dia ajar ataupun yang dianuti oleh penduduk negeri tersebut, yang mempertuhankan raja, yang menganggap raja adalah Tuhan. Jadi akhirnya apa yang berlaku ialah seekor binatang berada di tengah jalan yang menghalang orang ramai untuk lalu, dan akhirnya budak tersebut mendapat satu keyakinan setelah daripada berjaya membunuh binatang tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni kita sampai kepada cerita yang telah kita sampai semalam, iaitu apa? Iaitu budak ini telah menjadi hebat, ghulam ini telah menjadi hebat, lalu dia pun berjaya membuat banyak perkara. Bukan hanya sekadar dapat sebagaimana yang kita baca sebelum daripada ni, dia dapat membunuh binatang yang berada di jalan tu sehingga orang ramai boleh lalu, dan dia menjadi masyhur kerana keberjayaannya membunuh binatang tersebut. Jadi kita baca insya-Allah. Wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abros. Jadi ghulam ini yubri'ul akmah, dia berjaya untuk mengobati orang-orang yang penyakit kusta. Ni akmah ni sakit lama, sakit zaman dulu ni, jatuh sakit kulit lah kan. Abrah wal abros, sakit kusta dan juga sakit, semua ni adalah, kedua-duanya adalah sakit kulit yang mungkin kita kata tak ada lah sekarang kan. Tapi penyakit ni apa-apa sajalah kita kata penyakit kan, tapi budak ni hebat lah. Sebab apa? Sebab orang biasa tak berjaya mengobati penyakit ni, tapi tiba-tiba budak ni berjaya kan. Jadi sebelum saya lupa, insya-Allah minta feedback tentang suara dan juga tentang gambar pada petang ni. Ditakut ada tidak clear dan bunyi dan sebagainya, putus-putus dan sebagainya. Sila maklumkan. Jadi budak ini berjaya, dan orang semua mengatakan bahawa ghulam ini berjaya mengobati orang ramai itu kerana kehebatan sihir yang diajar oleh tukang sihir. Kemudian dia kata wayudawi nasa, dan kemudian dapat mengobati orang ramai min sairil adwa, daripada semua penyakit-penyakit dia dapat obat. Apalah hebatnya budak ni kan. Fasami ajali sulil malik. Tiba-tiba sampailah satu masa, iaitu ada seorang jalis. Jalis ni maknanya seorang yang sentiasa duduk bersama dengan raja lah. Lil malik, malik tu raja. Jadi dia ni maknanya orang rapat lah, kita kata orang yang memang ahli mesyuarat lah, bersama dengan raja sentiasa, ahli syura raja lah dan sebagainya kan, kita kata. Jadi fasami'a, tiba-tiba dia dengar cerita ni, dia dengar cerita kehebatan budak ni dapat menyembuhkan pelbagai penyakit ni. Kana qad amiya, dia ni pula telah buta. Jadi kana qad amiya maknanya dulu dia tak buta, tapi lepas tu dia jadi buta.
Dia sakit buta dan sakit mata, wallahu a'lam bisawab, dia tak cerita kat sini, Nabi tak ceritakan. Fa'atahu bihadaya katsirah, lalu dia pun bawa lah dengan hadiah-hadiah yang sangat banyak. Hadaya tu maknanya hadiah jamaknya, iaitu pluralnya dia kata hadaya, katsirah, sangat-sangat banyak. Faqala, lalu dia pun berkatalah kepada budak ni kan, kepada ghulam ni, ma hahuna lak ajma, dia kata, semua apa yang ada ni, yang kamu tengok ni kan, hahuna lak ajma, semua tu untuk kamu, dia kata, wahai budak, in anta syafaitani, kalau kamu dapat mengobati aku. Faqala, tiba-tiba budak ni, ghulam ni berkata, faqala, inni la ashfi ahada, aku tidak boleh mengobati siapa-siapa pun. Maknanya aku ni tak pandai untuk mengobat orang. Gitu. Innama yashfi Allah Ta'ala, yang mengobati itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba muncullah, di sinilah bermulanya kisah kita nak katakan maknanya sebelum daripada ni mengobat orang, dia ubat-ubat je kan. Tak adalah ni kan. Tapi bila sampai kepada Jalisul Malik ni, bila sampai kepada orang pembesar raja ni, tiba-tiba dia berkata macam tu, aku tak dapat mengobati, yang mengobati ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa in amanta, kemudian dia kata, kalau kamu beriman, kalau kamu yakin, billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka, aku akan minta doa kepada Allah dan dia akan menyembuhkan kamu, bukan aku menyembuhkan. Jadi inilah sampai satu tahap yang kita kata bermulalah era kita kata nak cerita ni kan, cerita yang berlaku nak cerita ni. Fa'amana, jadi Jalisul Malik ni, iaitu orang pembesar raja ni, beriman tiba-tiba. Makna beriman tu maknanya ialah lain daripada yang lain dah. Maknanya semua orang negeri tu, maknanya sebelum daripada ni, dia pun Jalisul Malik ni pun beriman macam tu juga. Iaitu beriman apa? Beriman dengan raja adalah Tuhan tu. Fa'amana billah, tiba-tiba dia pun beriman dengan Allah. Fasyafahu Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala kembalikan mata dia, sehat balik mata dia. Yang dia sakit mata, sakit jadi buta tu semua dah hilang balik. Fa'ata al-Malik, jadi selepas daripada itulah maknanya selepas tu esok ke bisa Nabi SAW tak ceritakan kepada kita, cuma dia datang kepada raja. Fa'atahul Malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis, jadi dia datanglah biasa sebagaimana dia duduk biasa kan. Raja tu tahu bahawa dia ni buta, dah buta dah kan, dah sakit buta. Tiba-tiba kama kana yajlis, sebagaimana biasa dia duduk. Faqala lahul Malik, tiba-tiba Malik ni, raja ni tengok dia dah tak buta dah pula. Ni man, jadi raja tu pun bertanya. Faqala lahul Malik, berkatalah raja itu kepadanya, man radda alayka basarak, siapa yang kembalikan mata awak ni, penglihatan awak ni. Basar ni makna penglihatan kalau ain tu mata. Jadi siapa yang kembalikan penglihatan awak sehingga awak ni boleh nampak balik ni? Qala, kata Jalisul Malik tu, Rabbi, Tuhan aku. Raja ni terkejutlah. Qala walaka rabbun ghairi, di sini dia pun kata, kamu ada Tuhan selain daripada aku? Bukan aku Tuhan, seolah dia Tuhan, dia katakan, maknanya kan dia tanya soalan tu, aku kan Tuhan, ada Tuhan lain pula. Gitu. Jadi artinya kita boleh fahamlah bahawa dalam negeri tu pada masa tu ialah semua tak kira siapa-siapa, orang besar, orang kecil, orang rakyat jelata, orang istana, semua mengatakan bahawa raja itulah Tuhan. Dahsyat kan maknanya kan. Ni dekat-dekat dengan Firaun ni. Jadi qala, ni Jalis tu, orang yang pembesar raja tu katakan, qala, dia kata, Rabbi wa rabbukallah, Tuhan aku, Tuhan kau Allah, dia kata, bukan kau. Ni maknanya dah start cabaran berlaku kan. Fa'akhazahu, lalu pun dia ditangkap. Fa'akhazahu ni maknanya diambil, maksudnya ditangkap. Falam yazal yu'azzibuhu, lalu dia pun diseksa. Falam yazal tu maksudnya berterusan diseksa. Yu'azzibuhu hatta dalla alal ghulam. Jadi kalau kita fahamlah daripada cerita ni, makna apa? Pada mula-mula tu dia tak nak beritahu apa, siapa yang kau dapat daripada mana ni ilmu ni kan, ilmu yang bercanggah dengan pegangan kita semua ni kan. Siapa yang ajar kamu ni? Fa'akhazahu tu kata falam yazal yu'azzibuhu, jadi azab. Jadi Jalis ni pun tak tahan. Tapi kita tengok di sini kan bagaimana hebatnya Jalis ni, Jalisul Malik ni, dia ni baru masuk Islam kan, baru saja masuk Islam kan, tiba-tiba kekuatan iman dia dahsyat kan, dia sanggup untuk diazab kan. Cuma last kali dia pun tak tahan juga kan, tak tahan bila diazab ni. Lalu ditunjuklah budak yang beritahu. Kemudian tapi kita tengokkan bahawa dia tak murtad, dia tak kembali semula kepada kekufuran, dia berpegang kepada agama yang benar sebagaimana apa yang diceritakan, yang diajar oleh budak tu, yang diceritakan oleh budak tu kepadanya. Jadi selepas daripada diseksa, cuma dia tunjukkan tu budak yang cerita pada aku. Fadal dalla alaihi alal ghulam
Faji abil ulam. Lalu ulam tu pun dibawa pula budak tu, di mana ditangkap budak tu, dibawa. Lalu faqala lahul malik, berkata raja kepada budak ni, ai bunayya, dipanggil pun dengan panggilan manja lagi ni kan, wahai anakku, dia kata, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa. Minta maaf tadi ejaan saya lupa nak beritahu kan. Akmaha, dia akmaha sebenarnya bukan akmata, bukan akmata, akmaha. Jadi raja ni kata qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa. Dia kata telah sampailah, dia kata berita kepada kami, sihir kau ni memang hebat, dia kata. Boleh sembuhkan orang-orang sakit kusta, boleh orang sakit kulit yang dahsyat kan dah. Wataf'al, dia kata kan, kamu boleh buat macam ni, kamu buat macam ni, macam ni. Oh, hebat kamu, dia kata. Faqala, kata budak ni kata kan, inni la ashfi ahada, aku tak boleh sembuhkan siapa-siapa. Dah. Sekarang ni depan raja ni, tapi mana nak cerita berani ya budak tu, katakan bahawa aku tak sembuhkan siapa-siapa. Innama yashfillahu ta'ala. Innama yashfillah. Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan. Bukan aku menyembuhkan. Fa'akhazahu. Jadi lepas tu budak ni pun ditangkap, diikat, apa semua kan. Lalu falam yazal yu'azzibu. Sama yang dibuat sebagaimana yang dibuat kepada Jalisul Malik tadi, kepada pembesar tadi. Dia pun diseksa. Falam yazal yu'azzibu. Ertinya makna apa? Maknanya ialah, kalau kita boleh faham daripada sini, dia ditanyalah, awak dapat daripada mana perkara ni? Ni awak dapat poin ni, awak dapat daripada mana ni? Yang kata bahawa raja ni bukan Tuhan ni, awak dapat daripada mana ni? Ni dapat daripada mana ni? Hatta, jadi akhirnya bila dah kena seksa, hatta dalla ala rahib. Lalu dia pun tunjuklah kepada rahib, bahawa rahib lah yang beritahu kepada dia perkara ni. Dah. Sekarang jadi artinya ialah pada mula-mula tu dia tak nak cerita. Jadi maknanya dia kuat iman dia. Jadi kita kata pun bahawa iman dia kuat sini. Dia tak kembali kepada ajaran mempertuhankan raja dan sebagainya kan. Cuma satu saja yang dia tak tahannya ialah dia ni dalla ala rahib. Dia tunjuklah bahawa rahib lah yang menceritakan perkara ni kepada dia. Jadi maknanya kita boleh faham daripada sini bahawa sebelum daripada ni orang tak tahu. Orang tak tahu pun bahawa rahib ni dia mempunyai ajaran yang benar ni, iaitu ajaran yang lain daripada apa yang dipegang oleh semua penduduk-penduduk negeri tu. Jadi akhirnya faji abir rahib. Jadi maknanya ditangkaplah rahib tu. Dicari rahib tu, tentera-tentera raja tu cari rahib tu, polis dia pergi tangkap, bawa ke sana. Faji'a, bawa ke istana. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada rahib tu, irji' an dinik. Murtadlah maksudnya. Balik semula daripada agama kamu, maksudnya murtad balik. Iaitu jangan, kamu tak boleh percaya ni. Tuhan Allah apa ni kan. Tuhan kita ni raja. Dia katakan. Fa'aba. Rahib ni tak nak terima apa yang dibuat. Oleh kerana dia dah tangkap dah. Sekarang ni kita ada 3 orang 3 orang sekarang ni. Yang ditangkap oleh raja ni, yang pertama sekali ialah Jalisul Malik tadi, iaitu pembesar tadi. Yang keduanya ialah budak, dan yang ketiga ialah rahib ni sendiri. Jadi habislah, kalau ikut ni habislah. Dalam negeri tu orang yang beriman sekarang ada 3 saja. Sini habis. Jadi fada'a bil minsyar. Lalu ni tadi yang ditangkap ni kan, lalu dibawa fada'a, maknanya raja minta ambil ni minsyar ni gergaji. Fawudi'a al minsyar fi mafraqi ra'sih. Lalu diletakkan gergaji bukan gergaji kecil, gergaji besar tu, letakkan di atas mafraqi ra'sih ni, maknanya tengah-tengah kepala ni. Tengah-tengah ni. Kalau kita kan biasanya kalau dulu orang sikat rambut kan, dia sikat sebelah ni, makna tengah-tengah tu, itu dipanggil mafraqi ra'sih. Jadi diletakkan tengah-tengah tu. Fashaqqahu hatta waqa'a syaqqah. Lalu Nabi SAW kata, lalu dia pun digergaji, dibelah ni kan kepala semua ni, dibelah ni, hatta waqa'a syaqqah, sehingga jatuhlah sebelah sini. Jadi boleh bayangkan dahsyat kan, maknanya otak terbelah, mata terbelah, semua hidung terbelah semua kan. Gergaji ni kan bukan main-main, seolah-olah macam kita nak kata tak tahulah kan, dahsyat kan. Maknanya bukanlah kalau kita bunuh potong kepala ke, bunuh dengan tikam ke, tu makna cedera badan. Tapi ini kepala dia belah ni kan, itu paling dahsyat lah kita kata. Summa, habis tu. Maknanya matilah kan. Dia tak ceritalah mati, tapi matilah maknanya. Syahidlah dia. Siapa tadi? Iaitu rahib tu. Jadi matilah rahib. Tinggal sekarang 2 lagi. Summa ji'a bi Jalisil Malik. Lepas tu dibawa pula Jalis Malik tadi tu. Faqila lahu. Salah haji sikit tu. Faqila lahu. Lalu dikatakan kepadanya, irji' an dinik. Kamu murtad sekarang ni. Maknanya kembalilah semula daripada agama kamu tu. Agama yang kamu pegangan kamu tu. Fa'aba.
Kita tengok di sini kan betapa kuat juga pegangan Jalisul Malik ni. Keimanan tu bila dah masuk dalam, sebagaimana kita baca dalam Quran kan, banyak Allah SWT cerita tentang tukang sihir Firaun. Bila dia tengok Nabi Musa tu melontarkan tongkat dia, dan tongkat tu bertukar menjadi ular dan makan semua ular-ular sihir mereka ni, mereka tu sujud bersama-sama, sujud mana kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak terima lagi Firaun. Jadi walaupun Firaun arahkan kata, kami akan potong tangan kanan kamu, kaki kiri kamu, tak kira. Mereka tak kira, mereka teruskan juga. Jadi maknanya hebat keimanan ni kan, bila Allah SWT campakkan dalam hati seseorang tu kan, dan orang tu betul-betul yakin kalau dia cari keimanan dan Allah Ta'ala beri keimanan dan dia pegang keimanan tu, kita akan tengok betapa hebatnya kat sini. Maknanya walaupun mati. Jadi kita semua faham kan, maknanya kalau mati tu mati sekejap je kan, bukan lama pun mati kan. Maknanya kalau kena seksa pun takkanlah 50 tahun kena seksa kan, tapi takkanlah nak gantikan dengan neraka yang makna selama-lamanya kan, khalidin abada tu kan. Jadi Allah SWT tu sebut sini kan, apa Nabi SAW sebut sini, lalu fawudi al-minsya fi mafriq ra'sihi, sama je macam tadi, lalu diletakkan sebab dia tak nak, fa'aba fawudi'a, lalu dia letakkan gergaji tadi fi mafriq ra'sihi, di atas kepalanya, tengah-tengah kepalanya, fashaqqahu bihi hatta waqa'a syaqqah, sama berlaku kepada rahib tadi, lalu matilah dia, pecah, potong ni, kemudian jatuh sebelah ni, Nabi kata hatta waqa'a syaqqah, makna jatuh sini, mati dia. Sekarang tinggal seorang lagi. Summa ji'a bil gulam, dibawa datang gulam pula, budak tadi. Faqila lahu irji' an dinik, kamu budak kembali semula kepada kekufuran. Fa'aba, budak ni tak nak. Kita tengok tiga-tiga orang ni, walaupun semua orang tak beriman dalam negeri tu, mereka ni mantap kan. Jadi sekarang tinggal seorang. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, lalu apa raja ni buat? Dia tak buat sebagaimana apa yang dibuat kepada yang dua orang tadi tu, Rahib dan juga Jalisul Malik. Dia tak buat macam apa tu, dia terbelah kepala. Dia tak buat seksaan macam tu. Tapi fadafa'ahu, maknanya diserahkan budak ini kepada satu grup nafarin min ashabihi, daripada tentera-tentera dia. Ashabihi tu maknanya tentera dia lah kan, orang-orang dia. Faqala, lalu raja berkata, izhabu bihi ila jabalin kaza wa kaza ni, bawa dia ni kepada bukit. Disebutlah nama bukit tu kan, raja tu sebutlah kan, tapi Nabi SAW tak sebutlah bukit tu kan, disebutlah nama bukit tu. Jadi apa yang dibuat ialah fas'adu bihil jabal, bawa budak ni, bawa naik atas bukit tu, fas'adu bihil jabal, fa iza balagtum zurwatahu, bila kamu sampai ke atas puncak bukit tu, fa in raja'a an dinihi, suruh dia murtad, wa illa, kalau dia tak nak murtad, fatrahuhu, campak dia daripada bukit tu, dia maknanya jatuh dalam kaum tu, mati dalam tu kan. Jadi persoalan sekarang mungkinlah kita kata timbulkan, kenapa dia tak buat macam tadi tu. Jadi setengah ulama dia kata macam inilah, pandangan ulama kata kan, dia tak buat kepada budak ni sebagaimana yang dibuat kepada Jalisul Malik, tidak buat kepada rahib, ialah kerana budak ni masyhur. Dan budak ni memang belajar sihir, pelajar diraja maksudnya. Contoh kita kata kalau dapat beasiswa lah, contoh kan, macam tu kan. Dan dia menjadi tokoh yang akan disegani, diketahui oleh orang ramai, orang semua negeri tu tahu bahawa dia ni adalah hebat, budak ni. Jadi kalau dia bunuh, raja takut. Raja takut akan dituduh, kenapa pula bunuh budak ni? Bukan budak ni budak raja. Jadi takut. Jadi akhirnya dia buat satu macam seolah-olah macam lakonan. Dibawa budak tu naik bukit, kemudian dia jatuh, dibuang daripada atas bukit tu. Nanti orang tanya, kenapa budak tu mati? Dibunuh ke? Tak, bukan budak tu mati dibunuh. Dia terjatuh, tergelincir ke apa kan, daripada bukit tu jatuh ke bawah tu, mati dalam gaung tu. Bukan dia campak kan. Itu maknanya, itu cara orang-orang pembunuh agama ni kan, pembunuh Islam, orang yang tak suka kepada Islam ni, kadang-kadang dia buatlah macam-macam cara kan, nak menunjukkan macam sebenarnya mereka ni bukan mereka pembunuh, tapi dia tu bunuh diri ke, macam-macam lah, cara macam-macam dia buat kan, nak katakan bahawa mereka ni baik, mereka ni tolong je kan. Memanglah, tetapi mereka ni tak buatlah sampai tahap macam tu. Tu cara lah. Jadi benda ni sebenarnya ialah berlaku sejak daripada zaman dulu lagi. Kita tengok kan, zaman ni pun dah berlaku dah. Jadi makna cara pemikiran tu samalah sampai bila-bila. Lalu apa yang berlaku ialah fasa'adu bihi al-jabal, lalu mereka pun bawa tu budak tu, bihi dengan budak tu, al-jabala, naik bukit. Faqala,
Lalu berkatalah budak tu. Pada masa tu budak ni pun berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, akfinihim, maknanya daripada kafa, maknanya cukupkanlah aku untuk menghadapi mereka ini dengan cara apa saja yang engkau kehendaki. Maknanya kau tolonglah aku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Dengan cara apa mana pun kau tolonglah aku ya Allah. Untuk aku tak mampu lah lawan sendiri kan. Tapi maknanya kau tolonglah aku ya Allah. Jadi Allahumma kfinihi bima syi'ta. Ini doa yang sangat bagus lah kan yang diajak oleh Nabi SAW secara tidak langsung. Bagaimana budak ni berkata, Ghulam ini berkata ketika dia nak dicampakkan. Ketika dah dia kena tangkap, kemudian nak dicampakkan daripada bukit tu. Jadi Farajafa, bila sampai atas bukit tu, budak ni baca doa ni, kemudian Farajafa bihimul jabal. Tiba-tiba bukit tu bergoncang. Rajafa. Fasaqatu, semua ni tentera-tentera polis lah ni, orang yang tangkap ni, orang raja ni, semua jatuh. Fasaqatu daripada bukit ni. Fasaqatu jatuh dalam gaum ke macam mana, sebab gegaran kuat tadi kan. Yang selamatnya ialah budak ni. Jadi budak ni, apa dia buat? Dia lari ke? Dia lari tempat lain? No. Kita tengok dalam hadis ni, waja'a yamshi ilal malik. Tengok ni budak ni kan, waja'a yamshi ilal malik. Dia datang pula, dia berjalan. Datang. Jumpa raja. Kalau ikut ceritanya kan, maknanya menakutkan lah kan. Faqala lahul malik. Raja tu pun berkatalah kepada budak ni, ma fa'ala ashabuka. Mana geng-geng kita? Kalau maknanya kan lah, kalau ikutnya mana, mana tentera-tentera aku? Mana polis-polis aku? Mana orang-orang yang sama-sama dengan kamu? Mana? Ma fa'ala ashabuka. Faqala, kata budak ni, kafanihimullahu ta'ala. Allah Ta'ala telah menolong aku untuk menghadapi mereka semua. Kafani, Allah Ta'ala power lagi daripada mereka semua tu. Gitulah lebih kurang kan. Habis dah, mereka tak ada dah habis dah. Jadi raja ni naik marah lah kan. Jadi raja ni naik marah, dia kata fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Lalu dipanggil pula satu grup lain daripada kawan-kawan dia ni kan, tentera-tentera dia lah, kata polis-polis dia ke, tak kira lah orang-orang dia. Nafar maknanya satu kumpulan, min ashabihi, daripada grup dia. Faqala, lalu dia berkata kepada grup yang baru ni, yang tadi dah mati semua lah, grup yang izhabu bihi, dia kata ambil budak ni, tangkap, ambil budak ni, fahmiluhu fi kurkur, bawa budak ni fi kurkur ni macam kita kata macam perahu. Perahu tapi besar lah kan bukan, tapi kapal tu besar sangat. Makna sederhana kan. Dalam bot lah kita kata kan. Kurkur. Watawassatu bihil bahr. Kemudian tu bawa sampai ke tengah laut. Gitu, bawa. Jadi bawa budak ni naik perahu sampai ke tengah laut. Fa in raja'a an dinihi, kemudian bila sampai tengah laut, suruh dia murtad. Suruh dia kembali semula kepada agama ni, agama kita semua ni, iaitu agama sembah raja ni. Wa illa, dia kata, tapi kalau tak nak, wa illa, kalau dia enggan, faqzifuh, campakkan dia dalam air tu, biar lemas lah maknanya kan. Tengok kan, maknanya cara yang kedua. Kenapa tak bunuh tadi? Sama kes dia kan. Jadi ulama kata supaya nampak seolah-olahnya mana dia ni adalah pergi bersama-sama ke laut, tiba-tiba jatuh dalam laut, mati lemas. Jadi bukan kita yang bunuh. Dia nak buat lakonan macam tu, nak buat cerita macam tu lah, konon-kononnya kan. Fazahabu bihi, lalu mereka pun bawa lah kan. Jadi orang-orang raja tadi bawa lah budak ni, pergilah. Faqala, bila sampai ke tengah laut, dia pun berdoa, budak ni berdoa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Sama doa dengan doa yang tadi, yang dibaca oleh budak tadi ketika naik atas bukit tadi. Jadi kata apa? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Jadi insya-Allah kan, sahabat-sahabat semua kan, ini doa yang bagus kan, insya-Allah, doa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita dalam keadaan kecemasan, dalam keadaan kita ni orang nak bunuh ke, dalam keadaan kita ni ditangkap, dalam keadaan bahaya kita ni kan, jadi bacalah doa ni, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, hanya Engkau sajalah yang mampu untuk melawan mereka-mereka ni kan, menghapus mereka-mereka ni kan, aku dah tak mampu dah. Tapi cara bagaimana? Terpulang pada Engkau ya. Bima syi'ta, terpulang pada Engkau ya Allah. Jadi fangkafa'at bihis safinah. Apa yang berlaku? Inkafa'at makna kapal tu terbalik. As-safinah tadi tu, bot tadi tu terbalik. Farariku, semua lemas, mati lemas semua. Tapi Allah Ta'ala selamatkan budak ni.
Tengok maknanya kan. Bagaimana cara? Jangan tanya. Macam mana boleh berlaku kan? Jadi budak ni pun selamat. Farariku, semua orang tu dah selamat, dah mati, mati lemas. Farariku wajaa yamshi ilal malik. Budak ni kan dia tak lari lah mana ke sempadan, mana kan lari ke luar negara ke minta pertolongan. Tak, dia balik semula kepada istana tu. Jadi dia kata wajaa yamshi ilal malik faqala lahul malik. Berkatalah raja tadi, tanya lagi macam tadi kan, ma fa'ala ashabuk, mana geng-geng kamu, orang kamu mana-mana yang bawa kamu tu. Faqala, kata budak ni, kafanihimullahu ta'ala, Allah Ta'ala dah tolong aku untuk hadapi mereka semua ni. Nampak gayanya tak ada gaya lah. Tak ada apa ni, kita kata tak habis cara lah. Raja ni dah pening lah ni. Jadi faqala lil malik. Jadi akhirnya budak ni, Ghulam ni buat suggestion. Dia pula buat suggest apa? Dia kata kepada Malik, dia kata faqala lil Malik, innaka lasta biqatili, innaka lasta biqatili, kamu tak mungkin dapat bunuh aku. Ini merupakan kita katakan bahawa ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya kan. Innaka lasta biqatili, kamu tak mampu nak bunuh aku, hatta taf'al ma amuraka bih, sehinggalah kamu ni buat apa yang aku suruh kau. Jadi qala ma huwa, kata raja, apa dia? Makna raja ni semangat apa ni, bukan semangat nak ikut budak ni, tapi semangat nak bunuh. Yang pentingnya aku nak bunuh kau sekarang ni. Kau cakap je apa cara, kau cakap je. Apa-apa aku. Jadi kita ma huwa, qala, kata budak ni, tajma', nombor satu yang kau kena buat, tajma' an-nas fi sa'idin wahid. Yang pertama, kau himpunkan, tajma' an-nas, semua penduduk negeri ni, fi sa'idin wahid, di atas satu padang. Maknanya semua orang datang. Kalau kita zaman sekarang ni mudahlah kan letak dalam TV, pasang semua kan, semua orang tengok satu negara. Tu contohlah kan jadi dia kata kumpulkan orang semua penduduk ni. Jadi buatlah berita, panggil semua kan, panggil semua orang nak supaya orang tengok semua ni. Wa taslubuni ala jaz'in, dan kemudian kamu ambil aku, kamu taslubuni, kamu ikat aku pada jaz'in. Jaz'in ialah batang kurma. Pada batang pokok kurma, kau ikat aku situ. Summa khuz sahman min kinanati, kemudian kau ambil sahman sahman khuz ni makna kau ambil sahman anak panah daripada kinanati. Kinanah tu maknanya ialah tempat letak anak panah tu. Aku punya maknanya di rumah aku lah maknanya kan, kau pergi ambil itu kan, anak panah aku punya daripada tempat anak panah aku yang aku simpan tu. Kemudian da' as-sahma, kemudian tu kamu letakkan as-sahma tu, iaitu anak panah tadi tu, fi kabidil qaus. Tu cerita satu-satu tu kan. Kabidil qaus tu maknanya diletakkan di tengah-tengah busurnya. Busur panggil kan. Itu yang tarik anak panah, ada getah belakang tu. Ada penarik dia. Kau buat macam tu maknanya fi kabidil qaus summa kul, kemudian katakanlah. Katakan maknanya baca maknanya kan. Baca apa? Apa yang kamu kena baca? Kul bismillahi rabbil ghulam. Bismillah, dengan nama Tuhan, dengan nama Allah. Awak kena sebut macam tu. Maknanya sebut perlahan-lahan, tak boleh, kena sebut kuat-kuat supaya semua orang satu negara ni dengar. Bismillahi rabbil ghulam. Kamu kena cakap macam tu. Dengan nama Allah, Tuhan budak ini. Rabbil ghulam, Tuhan budak ini. Summarmini, dia kata. Lepas tu kau lepaskan anak panah tu. Bila dah baca kuat-kuat tu, semua orang dengar dah, lepaskan anak panah tu. Fa innaka, dia kata, kalau kamu buat macam tu, apa jadi? Kalau kamu buat macam tu, apa jadi? InsyaAllah kita akan sambung, insyaAllah kan. Dalam sesi yang ketiga, insyaAllah kita maaf ada berapa panjang sikit lagi kan. Walaupun sikit, tapi kita terpaksa berhentilah di sini kan. Kerana masa dah tamat. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah dalam sesi kita kita nak tengok apakah pengajaran apa yang berlaku selepas itu dan bagaimana, kenapa diletakkan hadis ini di dalam bab sabar oleh Imam An-Nawawi. Setakat itu saja, insya-Allah jumpa lagi dalam sesi akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.